Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Yusof. Nombor metrik saya 18BB020441. Saya Ahmad Faisal Alimi bin Roshadi dengan nombor metrik 18BB02045. Nama saya Nurhalimah binti Muhammad Sani. Nombor metrik 18BB02061. Saya Muhammad Taki bin Juhairi, 18BB02068. Nama saya Syahazman Ahmad bin Syaharudin, nombor metrik 19BB02005. Nama yang diberi Muhammad Nazrul Syafiq bin Muhammad Afendi, 19BB02014. Nama saya Ummu Syafiah binti Muhammad Anwar, nombor kad metrik 19BB02040. Saya akan membentangkan bertajuk definisi untuk sekularisme. Dimaksudkan memisahkan antara urusan dunia dan urusan agama. Setiap urusan duniawi tidak akan dikaitkan dengan urusan kepercayaan agama. Yang bermaksud sini, dia menanamkan konsep kerja adalah kerja, agama adalah agama. Dia berasingan, dia tak campurkan sekali. Itu yang didefinisikan dengan sekularisme. Sekularisme merupakan satu ideologi di mana ideologi ini menolak kehadiran agama dalam perkara-perkara seperti politik, sosial dan juga gaya hidup. Sekularisme ini bermula di Eropah sekitar abad ke-5 hingga ke abad ke-15. Ianya terjadi akibat daripada dominasi dan diskriminasi daripada gereja terhadap masyarakat setempat dalam segala aspek. Rasa ingin memberontak itu mengakibatkan revolusi di dalam sekularisme, dan sekularisme yang kita ada hari ini merupakan salah satu evolusi daripada sekularisme yang dulunya dilahirkan. Apa itu negara sekular dan senarai-senarai negara sekular? Okey. Negara sekular yang berkonsepkan sekularisme di mana sebuah negara bertujuan untuk bersikap berkecuali dalam hal agama, tidak menyokong agama atau tidak menentang agama. Negara sekular juga tidak juga mendakwa untuk memperlakukan semua warganya secara saksama tanpa mengira agama, dan mendakwa untuk mencegah prasangka terhadap warga negara dari agama. Seterusnya, negara yang mengamalkan penindasan secara sekular, iaitu negara Turki. Dan yang kedua adalah negara Mexico. Dari benua Asia pula, ada 17 negara yang mengamalkan sekular, iaitu China, Timor Leste, India, Jepun, Korea Selatan, Laos dan Filipina. Teori Darwin ini merupakan satu teori evolusi yang dicipta oleh Charles Robert Darwin pada tahun 1859 di dalam bukunya. Teori evolusi ini tidak mempunyai apa-apa bukti kerana proses mutasi semasa evolusi adalah mengurang dan bukannya bertambah. Dan jika benar perkara evolusi ini berlaku, maka terjadinya haiwan yang pelik, haiwan-haiwan yang mempunyai dua alam, haiwan-haiwan yang mempunyai separuh air, separuh darat, dan begitulah sebagai contoh. Jadi, mutasi evolusi ini akan menyebabkan kecacatan dan tidak akan menjadi kesempurnaan. Kerana jika difikirkan logiknya, jika berlaku evolusi ini, perut tidak akan menjadi manusia, kerana evolusi ini dia akan menyebabkan kecacatan dan bukan kesempurnaan. 4. Prinsip sekularisme. Yang pertama, meningkatkan penguasaan kebendaan dalam kalangan umat manusia di dalam kehidupan seharian mereka. Yang kedua, hanyalah perjuangan yang melibatkan kebendaan akan memberi satu jaminan yang baik kepada kehidupan manusia ke arah yang lebih bebas dan selamat. Yang ketiga, apa yang patut diusahakan oleh umat manusia adalah perkara yang melibatkan kebendaan dan akan memberi kebaikan kepada mereka. Yang keempat, sains adalah panduan umat manusia. Sekular ni boleh menerima agama sebagai anutan umat semata-mata dan tidak lebih daripada itu.
akhlak dan adat Islam tersebut diterima tetapi bukanlah bermaksud mereka terikat dengannya. Sekolah hanya akan mengambil perkara tertentu daripada Islam sekiranya ia menempati dan bersesuaian dengan kehendak mereka. Mereka juga tidak menjadikan ulama dan pemikir Islam yang dipercayai sebagai rujukanlah. Kaedah penyebaran sekularisme ini terdapat 3, iaitu yang pertama ialah kaedah penyebaran sekularisme melalui pendidikan, yang kedua adalah melalui media massa, dan yang ketiga ialah melalui undang-undang. Melalui pendidikan ini terdapat 4 cara, iaitu yang pertama adalah menyekat pendidikan atau pengajian Islam di institusi pendidikan. Yang kedua ialah menghantar pelajar Islam ke negara yang bukan Islam. Dan yang ketiga adalah apabila agama Islam dilonggarkan. Yang terakhir adalah apabila wanita ataupun perempuan dan lelaki bercampur di dalam satu kelompok. Kaedah penyebaran sekularisme melalui media massa ialah melalui penyebaran kandungan-kandungan yang berbau lucah, berbau yang tidak berakhlak kepada media massa. Penyebaran sekularisme melalui undang-undang, di mana kita sendiri boleh lihat bahawa kaedah penyebaran sekularisme ini adalah secara perlahan apabila ia melibatkan undang-undang. Sebagaimana kita dapat lihat, negara Turki yang merupakan negara Islam yang mengamalkan Khalifah Ar-Rashidin pada suatu ketika dahulu, kini telah disekularkan, yang mana disekularkan sedikit demi sedikit, yang mana akhirnya menjadi negara yang sekular. Tokoh pertama yang sangat terkenal iaitu Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk ini merupakan Presiden Republik Turki yang pertama pada tahun 1923. Tokoh yang kedua ialah Habib Bourguiba. Habib Bourguiba ini merupakan Presiden Tunisia dari tahun 1957 hingga tahun 1987. Pertama, bahasa Arab digantikan dengan bahasa Perancis sebagai bahasa perantaraan oleh masyarakat dan bangsawan. Mahkamah Syariah di Tunisia pada waktu itu digantikan dengan Mahkamah Sivil, yang mana undang-undangnya menggunakan pakai seluruhnya undang-undang daripada Barat, menolak undang-undang Al-Quran dan Islam. Dan di Malaysia sendiri ada seorang tokoh iaitu Farouk A. Peru. Apa yang Farouk A. Peru ni buat? Dia berkata, adakah agama Islam akan dibelakangkan kalau kita menerima sekularisme? Saya fikir yang sebaliknya adalah benar. Bukan sahaja Islam tidak dibelakangkan, tapi ia akan dibawa ke hadapan. Ini adalah kerana yang Islam yang sebenarnya menekankan etika kemanusiaan. Sekularisme boleh difahami melalui konteks kata agama tidak mencampuri urusan negara dan negara tidak mencampuri urusan agama. Namun, kita kena ingat, pada hari ini kita berdiri di atas tanah di bawah nama negara Malaysia. Malaysia mempunyai satu agama rasmi, iaitu agama Islam. Jadi, mana mungkin untuk kita mengatakan bahawa agama tidak mencampuri urusan negara dan negara tidak mencampuri urusan agama? Cantiknya pemerintahan pada hari ini, lestarinya kemakmuran masyarakat pada hari ini oleh kerana adanya garis panduan dari sudut agama. Kita sebagai umat manusia di akhir zaman perlu ingat tentang satu perkara. Nabi Muhammad telah tinggalkan kepada kita 2 perkara, Al-Quran dan As-Sunnah. Teruslah berpegang kepada 2 ini agar kita tidak menjadi pengikut ataupun penyahut ideologi sekularisme. Maka dengan itu, kuatkanlah iman kita, tingkatkanlah ilmu pengetahuan kita dan teguhkanlah diri kita dengan pegangan Islam yang sebenar-benarnya. Semoga kita semua terus dilindungi dan dirahmati Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari perkara-perkara yang membawa kepada kesesatan dan juga perkara-perkara yang memudaratkan.